Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Berjumpa lagi kita dalam sesi Meet Pejasa dan pada hari ini kita amat bertuah kerana berkumpul semula dalam topik yang agak terkini, yang paling terkini sekali iaitu iPayment sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Berjumpa lagi kita dalam sesi Meet Pejasa dan pada hari ini kita amat bertuah boleh dengar macam echo. Dengar, dia kena tutup sikit dia punya Cik Adi punya tu. Oh okey, apa tu, saya punya YouTube kat sebelah. YouTube. Alright, saya dah tutup dah YouTube tadi tu. Okay, so kita dalam sesi kali ni tu topik kita iPayment, platform e-pembayaran sektor awam. InsyaAllah kita bersama dengan Encik Muhammad Azhar Fairul Hiloh daripada bahagian Khidmat Perunding Jabatan Akaunten Negara Malaysia, Kementerian Keuangan Malaysia. So sebelum apa-apa saya suka untuk memulakan kita punya sesi ni dengan umur kitab Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Alright, so alhamdulillah kita ramai ni, ada dalam 86 orang setakat ni dan kita telah menerima pendaftaran sebanyak lebih kurang 312 pendaftaran. Dan harapnya yang lain-lain tu pun akan dapat join kita daripada semasa ke semasa, insyaAllah. Right? So saya nak perkenalkan dahulu kita punya speaker pada hari ini. Kita amat bertuah kerana kita dapat orang yang amat bertepatan lah untuk berkongsi dengan kita tentang iPayment yang menjadi topik terkini pada masa sekarang ni. Okay, Encik Muhammad Azhar, ataupun panggil Encik Azhar lah boleh? So daripada Jabatan Akaunten Negara ni merupakan seorang pegawai teknologi maklumat yang telah bertugas di sektor awam ni bermula pada tahun 2004 lagi lah di EPU, kemudian pada tahun 2010 di Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran dan sekarang ni daripada tahun 2013 di Jabatan Akaunten Negara lah. Beliau juga pemegang master daripada UTM, Sarjana Teknologi Maklumat, dan sepanjang kerjaya beliau terlibat dengan pelbagai tugas dan skop yang meliputi pembangunan, pengujian, pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem secara in-house dan juga outsource dan menguruskan juga infrastruktur ICT. Beliau ni terror juga ada persegi back-end dan front-end ni. Dan sekarang ni perunding dalaman bagi pembangunan pelaksanaan sistem dan juga terlibat sebagai ahli-ahli panel bagi penilaian kriteria teknikal ICT dan pemantauan jawatankuasa pemantauan SAGA bagi pembangunan dan pelaksanaan sistem perakaunan kewangan agensi kerajaan. Dan sekarang ni beliau merupakan the key person lah untuk iPayment yang akan dilaksanakan dalam sektor awam ni. Okay. So taklimat ni lebih kita nak terangkan kepada inisiatif iPayment sebagai usaha kerajaan lah untuk kita go secara cashless sebenarnya. Kalau kita tengok MK pun, Menteri Keuangan banyak mempromosi tentang cashless ni dan secara tak langsungnya kita kena membiasakan dirilah tentang pelaksanaan cashless dan kita berharap kerajaan juga dapat mengadaptasi penggunaan e-pembayaran secara cashless ni. So antara bagaimana kita nak melaksanakan antara klien-klien kita, pelanggan-pelanggan kita, rakyat boleh membayar secara cashless dan juga vendor-vendor yang berurusan dengan kerajaan. So secara tak membuang masa lagi, saya ingin menjemput kita punya speaker pada hari ini, Cik Muhammad Azhar Fairul Hiloh, untuk sama-samalah memberikan
perkongsian beliau tentang inisiatif e-pembayaran sektor awam. So saya persilakan. So the floor is yours. Okey, terima kasih Cik Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua rakan-rakan saya, kepada pegawai kanan yang hadir pada hari ini, rakan-rakan PTM, kawan-kawan yang mengenali saya. Saya tengok ada kawan-kawan yang mengenali saya dekat sini ni. Terima kasih, first of all terima kasih kepada pihak Perjasa kerana bagi pihak Jabatan Akaunten Negara Malaysia lah kerana menjemput pihak kami untuk memberi ruang untuk kami menyampaikan maklumat berkenaan dengan inisiatif e-pembayaran sektor awam melalui projek iPayment inilah yang sedang dirancang dan dilaksanakan oleh Jabatan Akaunten Negara. Okey. So sebelum saya nak teruskan juga dengan saya punya briefing pada hari ini, terlebih dahulu nak buat disclaimer dululah, kita nak buat penafian dulu ya. Kita nak buat disclaimer dulu. Yang mana dari segi maklumat latar belakang umum yang akan saya sampaikan pada hari ini maupun konsep dan juga reka bentuk ekosistem iPayment itu sendiri adalah masih lagi pada tahap yang minimum lah. Kenapa? Sebab dia belum lagi yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan kalau nak tahu yang lebih detail tu mungkin kita kena ada sesi yang akan datang lagi. Disebabkan kenapa? Sebab projek iPayment ni masih dalam proses perolehan yang mana sekarang ni fasa dia adalah di peringkat penilaian petenda-petenda lah. So dari segi design dan juga ekosistem dia yang sebenar nanti barulah kita Jabatan Akaunten akan muktamadkan setelah kita berbincang dan bersetuju dengan design yang dicadangkan oleh pembekal yang berjaya lah. So dalam spesifikasi tender tu kami hanya menyatakan minimum, keperluan-keperluan minimum. Sebab kenapa? Sebab kita tak nak straightkan kepada design yang macam kita nak macam ni je. Sebab kalau kita tengok sekarang ni untuk cashless society dia ada banyak platform, dia ada banyak design dan dia ada banyak solution. So kita nak let the industry come to us, hantarkan proposal dia and then daripada situ kita nilai dan kita akan cari yang terbaik lah. So that's why kalau tuan-tuan dan puan-puan siapa yang ada membaca spesifikasi tender iPayment tu, dia hanya detail sebut pasal proses yang perlu ada sajalah. Tapi actually dari segi design keseluruhan tu kita let the petender untuk cadangkan kepada kita. So insya-Allah nanti bila kita telah mempunyai petender yang bakal dianugerahkan projek ni, nanti kita akan maklumkan sekali lagi lah dari segi kita punya final design kita macam mana. Okey, itu yang pertama. Yang kedua dari segi kalaulah saya ada explain berkenaan dengan dasar, prosedur ataupun peraturan-peraturan yang pada hari ini, itu juga sekadar maklumat semasa. Itu juga sekadar dasar-dasar ataupun keperluan semasa yang kita sebutkan. Dia boleh berubah mengikut arahan dari semasa ke semasa lah. Kita ikut kalau management ataupun kerajaan memberi arahan tertentu, so kita akan mengubah dasar itu mengikut kepada kesesuaian dan juga arahan pada masa itu. Okey, so itu penafian yang kita nak buat dululah Cik Adi dan juga rakan-rakan saya. Sebab apa? Sebab takutlah nanti orang kata apa yang saya present pada hari ini itulah muktamad dia. Dia tak muktamad lagi. Tapi insya-Allah dari segi ekosistem dia, dari segi basic flow dia, insya-Allah itulah yang bakal projek iPayment ni lalui lah. Okey. So ni kiranya kita di peringkat awal lah pelaksanaan projek iPayment belum roll out lagi kan? Belum. Even development pun belum lagi. Yang ada maksudnya ada dekat pihak kita adalah sekarang ni adalah dari segi requirement umum sajalah apa yang kita nak. Tapi dari segi design sebenar kita tunggu pembekal yang berjaya nantilah macam mana dia punya macam mana design yang dia cadangkan tu lah. Okay. Cik Azhar just nak maklumkan juga pada peserta-peserta, bagi mereka yang mungkin tak dapat masuk ke Meet ni nanti, mungkin boleh layari dia jugalah kita punya Facebook. Kita livekan juga kita punya siaran ni di Facebook dan juga di YouTube So kalau ada siapa nak kongsi-kongsi dengan kawan-kawan yang lain yang tak boleh masuk Meet, tak boleh daftar tu, boleh lah. So beruntung ni sebabnya Cik Azhar nanti akan bagikan informasi yang paling terkini lah pasal iPayment ni. Right? Okey, di samping itu juga saya juga ingin menyampaikan pesanan penaja kalau tuan-tuan dan puan-puan semasa saya run through saya punya slide nanti, kalau macam tak berapa nak nampak, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh klik pada button full screen tu lah untuk dapat view yang lebih jelas dan juga lebih menarik. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, boleh typekan soalan itu di ruangan chat.
nanti moderator akan bantu kita untuk dragkan soalan tu. So pada hari ini saya bercadang untuk memberikan dulu penerangan penerangan berkenaan dengan konsep iPayment. Selepas itu mungkin kita lebihkan kepada sesi soal jawab lah, sebab mungkin apa yang saya sampaikan tu belum lagi menjawab keseluruhan soalan yang bermain-main di fikiran kita kan. Sama lah kalau saya kat agensi kat luar pun saya pun tertanya-tanya juga kan. Okay, so izinkan saya mulakan ya. So untuk kita tengok slide saya dulu. Okey, hari ini saya akan bentangkan 6 perkara ni. Pertama sedikit pengenalan, kemudian kita akan pergi kepada objektif projek itu, kemudian ciri-ciri iPayment, seterusnya timeline, gambaran keseluruhan sistem, dan yang last kali kaedah pelaksanaan lah. So saya rasa tuan-tuan dan puan-puan kena fokus kepada kaedah pelaksanaan tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berperancangan, mempunyai plan untuk menyertai iPayment lah. So kena tengok dekat kaedah pelaksanaan, sebab dekat situ nanti kita akan memberi panduan, maksudnya gate mana yang agensi tuan-tuan akan masuk ke dekat iPayment ni. Kita ada few gate, so tuan-tuan dan puan akan masuk dekat gate mana. Okey. So dari segi pengenalan, iPayment ni dia nama penuh dia adalah sistem terimaan elektronik kerajaan persekutuan. Okey, walau bagaimanapun dia ada word kerajaan persekutuan dekat situ kan. Tetapi word kerajaan persekutuan itu bukan bermaksud sistem ni untuk kerajaan persekutuan, tetapi kerajaan persekutuan adalah sebagai peneraju kepada sistem elektronik bersepadu sektor awam, di mana akhirnya nanti iPayment ini akan diperluaskan kepada semua jenis agensi kerajaan, daripada persekutuan kepada negeri dan juga kepada badan berkanun, PBT dan juga Majlis Agama Islam. Okey, so saya harap dengan penerangan saya yang pertama itu dapatlah menjawab soalan yang biasa orang tanya, iPayment ni untuk siapa? Okey, dia untuk semua agensi kerajaan tetapi pelaksanaan dia secara berfasa. Alright, so itu yang pertama. Kemudian untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya inisiatif iPayment ni telah pun Jabatan Accountant rancang daripada 2019, dan kita pun telah masukkan dalam BSP ISP kita lah, iaitu BSP ISP bagi tempoh 2019 hingga 2023. Dan kebetulan pula pada tahun ini hangat diperkatakan berkenaan dengan pendigitalan dan juga 4IR kan. So dari segi My Digital pun kita berada dekat teras 1, strategi 5 dan juga inisiatif 9. So kita berada di situlah, iPayment situlah kedudukan dia, dan dia happen to be macam kita berada di tempat yang di masa yang tepat lah untuk iPayment ni. Okey. Apakah objektif projek ini? Alright. So yang pertama sekali adalah untuk mempromosikan cashless society. Yang mana kalau kita tengok sekarang ni kan, kita kan orang-orang IT kan, so saya tak perlu nak explain further. Tetapi kalau kita tengok pendigitalan dan kutipan terimaan sektor awam ni sejajar dengan trend global lah, di mana kalau kita tengok ramai orang sekarang dah cenderung untuk melaksanakan urus niaga secara online, menggunakan mana-mana platform e-dagang ataupun membuat pembayaran menggunakan perbankan elektronik. So that's why kerajaan sepatutnya kita tidak terbelakang berbanding dengan suasana dekat industri dekat luar tu. So we must go in line with that. So itulah objektif kita yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kutipan hasil kerajaan, di mana platform digital iPayment ini memberi ruang kepada orang awam untuk membuat pembayaran perkhidmatan kerajaan tanpa sempadan jarak dan waktu. So let's say kalau before this kan kita kita banyak pergi kepada kaunter kan, kita banyak pergi kepada kaunter untuk melaksanakan pembayaran kepada perkhidmatan kerajaan. So in the future dengan adanya iPayment ni, insya-Allah kalau tuan-tuan sebagai peniaga lah, contoh kat luar kan, kalau kena saman masa tu, kalau kena saman dengan KP dan HCP tu, tuan-tuan boleh bayar terus on the spot pada masa tu menggunakan handphone je. Itulah kita punya spirit kita ke arah sebegitulah. Kita nak mempromosikan ke arah yang begitu. Okey, sebelum saya teruskan lebih lanjut lagi, kita ada word terimaan dan juga kita ada word bayaran. Maksudnya bila saya sebut terimaan, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena twist kita punya cap. Terimaan tu bermaksudnya daripada perspektif kerajaan lah. Kita sebagai kerajaan di mana orang awam membayar kepada kerajaan dan kita menerima bayaran tu. So that's why kita panggil sebagai terimaan lah. Tapi bila sebut sebagai bayaran, kita twist balik pula, kita sebagai orang awam di mana kita membuat bayaran kepada kerajaan. Okey? Macam itulah.
Dan objektif kita yang ketiga adalah untuk mewujudkan satu payment gateway yang bersepadu, di mana dengan adanya payment gateway yang bersepadu ini, dia akan memberikan penjimatan kos pembangunan dan penyelenggaraan e-payment secara jangka panjang, dan juga dia meningkatkan keberkesanan pengurusan serta pelaporan terimaan kerajaan lah. So dengan adanya satu payment gateway ini, bukan satulah, maksudnya kita akan reduce projek-projek kecil-kecil yang orang nak develop e-payment dekat sistem masing-masing kan. So dorang hanya agensi hanya boleh beralih pada e-payment, dan dia punya kos untuk pembangunan dan juga penyelenggaraan tu tertumpu kepada satu pihak saja di Jabatan Accountant lah. So spirit kita begitulah. Okay. Alright. So siapakah kumpulan sasar kita? Kumpulan sasar kita adalah kementerian, jabatan atau agensi yang pertama sekali yang belum mempunyai sistem sendiri untuk menguruskan terimaan, dan atau tiada keperluan untuk membangunkan sistem kerana jumlah kutipan yang rendah. Okey, ada juga setengah-setengah agensi yang mana kutipan dia terlalu rendah. Okey, kalau dia nak develop sistem tu macam dia tak berbaloi kan. So tapi dia nak juga ke arah e-payment kan, takkanlah orang lain dah pergi ke e-payment dia masih ketinggalan. So e-payment adalah jawapan dia lah, di mana dia tak perlu fikir pasal nak develop sistem, dia hanya gunakan features yang kita offer dalam e-payment itu. Okey, so yang kedua adalah belum melaksanakan e-pembayaran. Okey, ada juga agensi-agensi di mana dia dah ada sistem sedia ada dia untuk cater dia punya operasi perkhidmatan. Okey, untuk menguruskan dia punya operasi perniagaan, daily business dia. Tetapi bila tang bayaran tu dia tak ada. Bila orang nak bayar tu tak ada, dia masih pakai manual. So orang bayar kat kaunter, dia kutip, dia keluarkan resit secara manual. Kemudian daripada resit tu nanti dia key in balik ke dalam sistem tu. Ataupun kalau bukan manual pun dia tumpang orang lain punya orang lain punya sistem. Kan, sistem-sistem terimaan yang lain, ataupun mungkin ada satu sistem yang dekat agensi tu yang dia boleh centralize untuk gunakan untuk kutipan kerajaan tu, dia tumpang macam tu. So ini pun antara kumpulan sasar kita lah. Okey, dan seterusnya dia tiada modul bayaran. Dia tiada modul bayaran pelanggan dalam sistem operasi atau sistem bil sedia ada. Sama lebih kurang macam explanation saya yang kedua tadi. Alright. So itu adalah objektif dan kumpulan sasar. Kita tengok pula ciri-ciri e-payment. Alright. Ciri-ciri e-payment yang pertama, dia adalah integrated solution, di mana proses fungsian secara end-to-end daripada pembayaran pelanggan hingga ke perakaunan. So e-payment ini kita boleh katakan kita nak datangkan satu solution secara end-to-end. Maksudnya daripada kita kata daripada urusan bayaran pelanggan ni, public ni. Kemudian public ni membuat pembayaran, dia akan update kepada sistem operasi business system dekat agensi, dan juga back end untuk perakaunan tu, supaya untuk memudahkan kerajaan untuk consolidate maklumat perakaunan ni. Maksudnya terimaan untuk siapa kan, contohnya agensi A dah kutip berapa banyak, agensi B hasil dia dah berapa banyak kan. So maksudnya kita kata end to end, kita kata everyone punya needs lah, daripada individual dekat public tu sampailah kepada keperluan kerajaan tu sendiri untuk membuat pelaporan dari segi kewangan dan perakaunan. Okay. So itu yang pertama. Yang kedua, real time lah, of course. Kita merekod dan juga memaskini maklumat dalam masa real time. Sebab bila bercakap tentang e-payment, macam saya sebutkan tadi, kita ada gate kan. Ada certain gate tu yang kita akan integrate dengan sistem tuan-tuan dan perempuan. So kita akan integrate secara real time lah. So dengan ini memudahkan lah, maksudnya updating punya proses tu boleh berlaku dekat e-payment dan juga dekat sistem tuan-tuan dan perempuan dalam masa yang kita kata real time lah. Alright. Dan yang ketiga, scalability. Maksudnya kita develop satu sistem yang dynamic dan juga fleksibel, di mana siapa-siapa je, what type of agensi kerajaan nak guna pun tak ada masalah. Dia boleh digunakan di persekutuan, dia boleh digunakan di negeri, dia boleh digunakan di Badan Kanun, PBT maupun di Majlis Agama Islam. Okay, so kita wujudkan features ni lah. Alright. Dan yang keempat, of course, e-payment ini dia adalah peluasan kaedah pembayaran menggunakan kad debit, kad kredit, kad charge, EFT dan juga e-wallet mengikut trend yang terkini lah. Okay. So ada juga orang bertanya, dengan adanya e-pembayaran ini, adakah semua kaunter akan ditutup? Semua kaunter belum ditutup. Sebab kaunter mungkin kita masih buka kepada pelanggan-pelanggan yang memerlukan consultation, memerlukan further explanation daripada agensi kan. Tetapi dengan adanya e-payment ini,
kemungkinan jumlah kaunter itu boleh direducekan. So sumber manusia itu mungkin boleh difokus kepada kerja yang lebih memberi impact lah. Macam tu. Kita punya spirit juga ke arah begitulah. Okey. Okey, bila kita cakap tentang e-pembayaran, maksudnya saluran terimaan kita hanya melalui e-payment sajalah. Kalau orang bayar cash, dia tak cater dekat e-payment. Okey, kalau cash dia akan gunakan current system, iaitu menggunakan IGF-MAS yang sedia ada. IGF-MAS untuk federal lah. Kalau untuk negeri dan juga yang lain-lain tu, dia akan gunakan sistem dia sendirilah. Alright. So iPayment ni dia akan jadi satu orang kata saluran alternatif lah kan, bagi siapa yang nak mudah pembayaran semua tu. Tapi dia tak menggantikan pembayaran di kaunter tadi tu. Ya betul ya? Dia tidak menggantikan pembayaran di kaunter yang secara tunai tu, sebab masih kita tak nafikan ada certain case di mana mungkin masih ada lagi keperluan untuk membayar secara tunai. Mungkin orang yang datang tu dia perlukan consultation ke apa kan. So dia akan kalau dia nak bayar juga gunakan tunai, kita masih terima lah, sebab ini berfasa lah kan. Kita tak adalah masa kita roll out ni kita terus 100% cashless. Yalah. Tapi kita ke arah cashless. Saya tengok pun macam kita dulu nak biasakan dengan menggunakan mesin ATM kan. Padahal mesin ATM tu ada, orang masih lagi keluarkan duit dekat counter bank kan. Betul. Tapi sekarang ni kalau mesin ATM tu rosak, orang dah tak nak keluar duit dah. Dia sanggup tunggu besok. Dia tak nak pergi beratur kat kaunter kan. Jadi pembiasaan tu saya rasa nampak perlulah dalam masyarakat kita untuk e-payment ni kan. Ya. Dia macam ni juga, kita punya plan lah. Ini plan as at today lah ya. Refer kepada penafian yang saya sebutkan di awal presentation saya tadi. Kita tidaklah bercadang untuk menutup kaunter. Tetapi dekat kaunter tu kita akan bagi laluan untuk siapa yang nak bayar secara tunai, dia akan ada kaunter khas dia. Untuk siapa yang nak bayar bukan tunai, dia nak datang kaunter tapi dia nak bayar guna kad kredit, kad debit, kad charge, e-wallet semua tu, dia masih boleh datang kaunter. Okay, so ada dua senario kat sini. So untuk orang yang nak bayar tunai, dia akan pergi ke kaunter tunai lah. Untuk orang yang nak bayar menggunakan kad ataupun e-wallet, so dia akan pergi ke kaunter lain, ke kaunter khas. So dekat kaunter khas tu mungkin dia nak tanya soalan kan. Dia nak tanya soalan. So kita consult lah. Mungkin agensi boleh consult lah. Mungkin dia soalan dia tu lebih kepada operasi bisnes dekat agensi tu. Tapi bila dia dah jelas dan dia nak buat pembayaran, kita akan gunakan iPayment bila dia nak buat pembayaran tu. Dan dekat situ juga kalau boleh kita nak agensi tu macam memberi awareness kepada orang yang datang tu, supaya bila dia nak bayar gunakan kad tu, dia jangan bayar dekat kaunter, facility yang dekat kaunter, tapi kita ajar dia macam mana nak menggunakan iPayment tu sendiri. Sebab iPayment tu dia akan boleh guna dekat apps dia kan, ataupun kita sediakanlah few desktop untuk permulaan ni, few terminal yang mana terminal komputer yang mana dia boleh laksanakan sendiri pembayaran dekat situ. Penggalakan lah kan, kita nak biasakan dia untuk menggunakan iPayment lah. Yes. Macam it's like a guided punya ni lah, hands on punya lama-lama dia biasa lah, dan nanti dia akan nak guna iPayment daripada nak pergi ke kaunter. Betul. So itu spirit kita supaya supaya in the future kita punya society ni dia lebih mencintai cashless tu lah kan. Berbanding dengan berbanding banyak kebergantungan kepada kita lah. So kita berharap nanti mana-mana agensi yang menyertai iPayment ni, supaya tuan-tuan dan puan-puan bersama rakan-rakan PTM saya supaya sama-sama menyahut seruan ni lah dan memberi bantuan agar kita menjadi ejen kepada pembudayaan cashless society ni kepada masyarakat kita. Okay. So itu ada lagi ciri-ciri iPayment. Seterusnya dia menggunakan sepenuhnya kemudahan infrastructure as a service yang disediakan di PDSA Mampu. Di kesempatan ini juga saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di Mampu yang menguruskan PDSA khususnya, kerana telah memberi laluan kepada kami untuk menggunakan PDSA lah. Mula-mula kami risau juga sebab iPayment ni sistem yang agak besar. Mungkin dia memerlukan resources yang agak banyak. So biasanya kalau dulu-dulu PDSA ni macam kalau yang besar-besar ni dia macam nak ni lagi kan, macam nak tolak, tapi disebabkan
spirit dan juga understanding kita ada ke arah apa yang kita nak tu, alhamdulillah PDSA menerima kita dan kita sangat rasa berbesar hati untuk bekerjasama dengan Mampu lah. So terima kasih rakan-rakan dekat PDSA kalau ada yang mendengar pada hari ni lah. Secara personalnya kita nak ucapkan bangga tu kawan-kawan kita kat PDSA tu kan. Betul. Dan buat masa ni kita juga ada hostkan beberapa application dekat PDSA dan kita support diorang tu memang tip top lah, memang terbaik lah. So terima kasih sekali lagi kepada tim dekat PDSA. Teruskan kita punya momentum sebegitulah. Mana tahu nanti tiba-tiba kita pula kena tukar kan, kena swap kan, tuan-tuan yang datang sini saya kena pergi sana kan. InsyaAllah kita berikan yang terbaik lah kan untuk perkhidmatan kerajaan. Betul. Okay. Seterusnya dari segi pengekalan struktur sedia ada, maksudnya kita nak kekalkan, kita nak macam nak status quo lah dari segi prosedur kerja, sumber manusia dan juga prosedur perakaunan. Bila kita wujudkan iPayment ni, kita tak nak ada pertambahan jawatan kan, kita tak nak. Maksudnya kita nak kekalkan dengan prosedur sedia ada. Hanya sistem itu saja yang support kepada kita punya daily operation. Tetapi dari segi kita punya dari segi strength on sumber manusia sepatutnya tak boleh bertambah lah, mungkin boleh berkurang kan. Satu lagi dari segi prosedur kerja tetap sama dan juga prosedur perakaunan untuk rakan-rakan yang terlibat sama bekerja dalam agensi yang terlibat dengan kewangan ini, tuan-tuan dan puan-puan mesti familiar kan dengan receipting, penyata pemungut kan, resit perbendaraan semua tu kan. So prosedur dia tetap sama. So kita tak nak ubah yang itu. Dengan adanya iPayment ni kita tak nak ada perubahan kat situ. Biarlah dia bekerja di back end dan yang membantu bebanan kita lah kan. Okey, seterusnya dari segi kecekapan pengurusan acquiring bank dan juga bank utama. So sama jugalah, ini maksudnya kalau rakan-rakan yang bertugas di agensi kewangan ataupun di bahagian kewangan dan perakaunan ni mesti familiar dengan acquiring bank dan juga bank utama. So untuk iPayment ni kita features kita juga menguruskan kecekapan tu lah, di mana proses kita seboleh-bolehnya kalau kita nak mengawal proses pindahan wang tu daripada acquiring bank kepada akaun utama tu kan, kita tak nak ada kelewatan sangat kan. Kalau boleh kita nak buat enforcement, kalau ada kelewatan tu kita kenakan penalty kepada bank, dan juga kita nak record tu, especially record tu. So saya rasa kalau rakan-rakan dekat kewangan ni mesti familiar kan. Rakan-rakan PTM dekat kewangan mesti familiar kan bila kita sebut pasal bank reconciliation ni kan. So ramai yang pening kepala dengan benda tu. Sebab kenapa? Sebab data kita tak tally. Data antara sistem kita dengan sistem dengan apa yang bank provide kat kita tu tak tally. So we try to reduce that. Kita melihat dengan pengalaman yang kita lalui di beberapa projek ini, kita cuba untuk reducekan benda tu. Kita nak problem-problem sebegitu comes to a very minimum kalau boleh tak ada. So that's why kita letakkan kat sini lah dari segi kecekapan pengurusan acquiring bank dan juga bank utama ni. Okey, dan yang last sekali dia menepati kehendak pemegang taruh lah. Okey, yang ni standard kan, ayat standard kan. So saya tak payah nak further elaborate lah ya. Okey, dari segi timeline. Kalau ada soalan tu boleh letak dekat chat dulu nanti kita akan jawab soalan satu persatu. Sebab presentation saya dijangka tak lama lah. Sebab satu, saya ni memang spesies yang cakap laju. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tangkap ke tak boleh tangkap, saya tak pastilah kan. Kemudian slide saya pun memang tak banyak sebab kita memang present konsep kita je dulu pada hari ni. Saya lebih kepada rasanya lebih sesuai kalau kita adakan secara perbincangan lah selepas ni kan. Okey, dari segi garis masa, yang pertama sekali untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, iPayment ini kita telah pun initiate seawal 2019, before orang cakap before cashless society itu lebih glamour kan, kita dah merancang dan kita dah letakkan inisiatif ini di bawah BSP ISP Jabatan Accountant untuk tempoh 2019 hingga 2023. Kemudian pada 2020 kita keluarkan kita produce blueprint. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kajian awal dan juga penyediaan pelan induk blueprint ini kita laksanakan secara dalaman. Hasil usaha sama di antara tim pegawai teknologi maklumat dan juga accountant dekat Jabatan Accountant Negara. Kita tak ada lantik vendor luar pun untuk buat kita punya blueprint. Memang kita buat sendiri. Memang sebab dah nama tempat kita pun bahagian khidmat perunding kan. Jadi kita terpaksalah kita kena enhance diri kita supaya kita pun menjadi seperti perunding lah. Bukanlah menjadi seperti perunding, menjadi perunding lah kan. Okay, supaya kita pun jadi begitulah. Okay, so that's why untuk iPayment ni memang kita in-house. Blueprint ni memang kita come out secara in-house. Tapi bukan hasil
bukan hasil PTM saja, tapi dia adalah usaha sama antara PTM dan juga accountant dengan rakan-rakan accountant kita kat sinilah. Dan juga business proses keseluruhan ni memang dimiliki oleh Jabatan Accountant Negara, oleh rakan-rakan accountant kita. Kita ni adalah consultation dari segi technical ICT lah. Okay, alright. Kemudian pada tahun 2021, pada tahun ini kita start dengan tabir urus dan juga pembangunan projek, di mana kita lalu macam biasalah perolehan kan, kena pergi kepada JP ICT Agency, pergi kepada JP ICT Kementerian, kemudian pergi kepada JTISA. Selepas JTISA tu kita kena buat spec tender, kita kena iklankan semua kan. So sekarang ni masih dalam proses perolehan lagi. Seperti yang saya sebutkan di awal pembentangan saya tadi, sekarang ni stage kita adalah masih dalam penilaian petender lah. Okay, alright. Kemudian pada tahun depan insya-Allah kita jangkakan go live di agency pilot. Kita ada predefined 7 agency pilot. Siapakah agensi pilot itu masih menjadi rahsia lah. Belum tutup lagi maksudnya. Sorry? Kita dah tutup dalam penilaian, dalam pemilihan. Dalam pemilihan dah tutup dah. Iklan dah tutup. Cuma sekarang dalam penilaian tender lah. Actually penilaian teknikal dah, penilaian kewangan pun dah. So sekarang ni kita pergi kepada lembaga perolehan lah. Lembaga perolehan Kementerian Kewangan. Okay, soon lah. Kita tunggu kat situ. So pada tahun depan nanti insya-Allah kita akan go live di agency pilot. Kita dah identify 7 agency pilot. Siapakah agency pilot tu mungkin kita tak reveal lagi lah dekat sini, tapi tuan-tuan dan puan-puan yang berada di agency pilot tu tahulah kan siapa kan. So mungkin ada juga soalan, boleh tak kami nak jadi pilot lagi? Dah tak boleh dah tutup dah. Tapi dia tidaklah menyekat tuan-tuan dan puan-puan untuk go live bersama-sama dengan kita pada 2022 nanti. Cumanya title pilot tu macam itulah kan, kita kena honor lah orang yang membantu kita masa kita buat penyediaan dan juga kajian awal sebelum ni, yang memberi maklumat, feed all the information to us, yang sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita, semua itulah. So mereka adalah agensi pilot. Tapi dia tidak menghalang lah kalau tuan-tuan dan puan-puan nak join bersama 2022, bergantung kepada assessment dan juga perbincangan yang akan kita adakan dengan agensi tuan-tuan dan puan-puan nanti. Sebab kita kena tengok senario tuan-tuan dan puan-puan lah, sama ada ready tak untuk bersama dengan kita, ataupun actually we need to do some adjustment ataupun amendment ataupun enhancement to the current system ataupun prosedur yang sedia ada dekat agensi. Okay, so itu 2022. Untuk 2023 dan juga sehingga 2024 kita akan roll out di agensi Kerajaan Persekutuan. Okay, so dekat timeline ni akan menjawab soalan seterusnya bila boleh masuk So kita memang fokus kepada roll out di Kerajaan Persekutuan terlebih dahulu. Untuk makluman, untuk timeline daripada 2021 sampai 2024 ni kita memang mendapat bajet daripada Kerajaan Persekutuan di bawah projek RMK12 RP1. So kita punya fokus dan juga kita punya fokus dan juga roll out pertama kita juga adalah untuk Kerajaan Persekutuan. Bukannya kita tak nak open kepada semua agensi dalam masa yang serentak, tetapi strength dekat kami, tim dekat kami pun tidak begitu ramai. Tuan-tuan dan puan-puan pun maklumkan dekat agensi masing-masing pun mengalami benda yang sama. So kita tak nak too ambitious sebab takut nanti kita tak terlayan. Dari segi sistem mungkin ready, tapi dari segi kita nak consult orang tu sama ada requirement, nak cerita requirement dia, nak tolong tengok bila dia dah enhance dia punya sistem tu, nak tolong tengok betul tak flow yang dia buat tu. Kita takut kita too ambitious sampai kita tak terlayan semua orang. So that's why kita laksanakan secara fasa, secara face to face. So diharap untuk agensi-agensi lain tu boleh bersabarlah sementara menunggu pintu iPayment ni boleh dibuka kepada type of agensi kerajaan yang seterusnya. Tetapi jika saya tidaklah menafikan jika kita run very well in 2022 sehinggalah 2023 dan kita dah boleh kata a big numbers of federal agency yang join dengan kita, dan pada masa itu kita dah ada ruang expertise dan kita dah ada team yang lebih okey, dan kita mungkin pada masa itu kalau pengurusan dan juga pengurusan atasan bersetuju, mungkin kita boleh buka kepada agensi lain selain Persekutuan ni lebih awal lah. Okay, so sama-sama lah tuan-tuan dan puan-puan doakan semoga projek ini berjalan dengan lancar dan juga kami diberikan kekuatan. Kami diberikan kekuatan untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan lah untuk kita tengok sama-sama sistem kita kan, kat mana yang kita boleh percepatkan, kat mana yang perlu penambahbaikan, macam itulah. Okay,
So yang saya sebutkan tadi 2025 kalau kita ikutkan kita punya as plan as at today in 2025 kita akan buat perluasan ke kerajaan negeri, badan berkanun, pihak berkuasa tempatan dan juga Majlis Agama Islam. Okey. Alright, ada soalan ke? Boleh ke kita take kita dalam 1 minit macam tu? Boleh. Sebab Apa macam tu biasa siapa yang ada soalan boleh letakkan di Q&A tu dan nanti kita boleh sama-sama ni lah melihat soalan tu dan Cik Azhar boleh menjawab soalan tersebut. Kita bagi orang buat masa ni dah ada soalan ke? Okey, soalan yang ada daripada Encik Yaakob Termin ni, pegawai teknologi maklumat daripada Mampu Sabah, KK. Okey. Orang kampung saya. Orang Sabah lah. Sembilan dah cakap Sabah kan, takut nanti orang dah faham kan. Keluar sudah Sabah kau. Terus keluar dia punya. Okey, adakah iPayment ini nanti bagi agensi yang berminat menggunakannya, adakah terdapat API management disediakan? Adakah bentuk kita nak pakai iPayment ni, kita kena pakai platform yang disediakan oleh accountant negara ataupun dia ada API yang boleh integrate dengan dia punya sistem lah. Kalau saya faham maksud soalan ni. Ya. Of course lah. Maksudnya bila kita bila kita bercakap tentang iPayment, sebab iPayment dia bukan cater everything, sebab kalau boleh iPayment tu dia tidak cater dia takkan cater proses flow business dekat agensi tu. Tapi kadang-kadang in order dia nak come out dengan maklumat payment tu, dia kena link dengan dia punya business process dia kan dekat agensi tu kan. So that's why mungkin dekat agensi dia dah ada sistem. So kita akan integrate dengan iPayment. So of course bila kita bercakap tentang integration, kita akan kita akan sediakan satu platform integration yang mana kat situ ada API dan juga ada spec API yang technical yang akan kami produce nanti. Yang standard lah, maksudnya kalau mana-mana agensi nak menggunakan iPayment secara integrasi, so dia kena patuh kepada kita punya spesifikasi dan juga yang kita sebutkan sebagai IDD. IDD itu Interface Documentation Description. So kat situ akan ada dia punya format file. Itu dari segi format file dan juga of course dari segi platform lah. Dari segi platform pertukaran data tu kita akan ada API yang dia kena lalu untuk tujuan data exchange tu. Jadi maksudnya adalah peluang untuk diintegrasikan dengan sistem yang sedia ada kan? Ya, memang kita punya target begitu. Target kita sebenarnya memang begitu. Kita nak integratekan dengan sistem yang sedia ada. Jadi tak perlulah buat macam-macam customization yang major sangat kan? Betul. Right. Tapi tidaklah dinafikan yang kita memang tak boleh elakkan bila kita nak integrate dengan satu sistem baru, kita still kena buat enhancement. Dia tak adalah yang kita boleh direct integrate terus kan. Of course kita tengok dari segi dia punya keupayaan matching dia macam mana kan. Nak bagi dua orang boleh bercakap kan, dia kena merisik dulu semua kan. Okay. Alright, ada soalan lain tak? Sebab dekat saya ni tak nampak tab Q&A ni. Okay, soalan yang kedua adalah daripada Puan Suhaida Yusof daripada JPA. Okay, ni bagi kementerian yang mempunyai banyak sistem yang berasingan mengikut bahagian masing-masing, bagaimana cara untuk pemilik sistem tersebut ingin mendapatkan servis iPayment ni? Right. Okay. Yang tu saya jawab dekat slide saya yang last nanti, boleh? Dekat okay. Kita ada nanti kita keep dulu soalan ni dulu Ya. Maksudnya yang ni nanti kita kunci dia nak tahu dulu. macam mana pelbagai bahagian ni untuk nak mendapatkan servis iPayment tadi. So mungkin sama juga dengan lebih kurang macam soalan pertama tadi kan. Betul. Strategi untuk melaksanakan iPayment ni lah. Ya. Alright. So kita come back. So apa tu Encik Azhar nak sambung dulu ke ataupun? Ya, saya nak sambung terus. Alright, okay. Okay, sekejap saya sharekan semula So iPayment ni sebenarnya memang satu servis yang ditunggu-tunggukan lah kan oleh kerajaan sebab dah lama dah. Masing-masing pun mungkin dah ada iPayment sendiri, tapi ini adalah satu inisiatif
kerajaan di peringkat federal, di peringkat dasar lah kan, kita katakan. Betul. Tapi bila Cik Adi sebutkan begitu, dia menambahkan kegemuruhan kami lah. Dia menambahkan nervous kami lah sebab kami kena berdepan dengan banyak agensi kan. Nanti Betul. macam kami pun risau jugalah dari segi Tapi apa yang macam penting mana pada lah saya kami adalah nak layan kan. Kami bila takut kita dah nanti ada dasar tu, I think kita lebih mudah lah untuk mengikuti ataupun melaksanakan satu-satu inisiatif tu bila ada dasar. Yes, Alright, betul. apa tu, Okay. mungkin kita boleh teruskan. Okay, saya teruskan So ini adalah dia punya ekosistem Dekat sini saya akan present ekosistem dia. So kat sini mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh boleh tengok lebih detail macam mana secara minimum ekosistem kita design ekosistem untuk iPayment ni. Of course yang kat tengah sekarang ni ini adalah aplikasi iPayment lah. So dekat iPayment ni kita ada berapa? 10 modul. So boleh bacalah modul-modul tu kan. Alright. Okey, iPayment dia akan bermula dengan mendapatkan maklumat terimaan daripada agensi tuan-tuan dan puan-puan. Maklumat terimaan. So maklumat terimaan tu daripada, of course kita akan berintegrasi dengan IGF Mas bagi maklumat terimaan yang ada invoice. Okay, yang ada invoice datang dari yang IGF Mas generate tu, so IGF Mas akan hantar ke iPayment. Ataupun kita juga boleh mendapatkan maklumat terimaan tu daripada secara integrasi dengan sistem tuan-tuan dan puan-puan macam yang ditanya tadi, soalan yang tadi kan. So inilah kat sini. So kita akan berintegrasi dengan dengan sistem tuan-tuan dan puan-puan untuk kita dapatkan maklumat terimaan tu. Ataupun kan kita ni kan bukanlah semua ada semua ada sistem kan. Kalau kita tak ada sistem, kita juga ada choice di mana kita boleh muat naik maklumat terimaan tadi menggunakan template standard yang akan kami sediakan. Kalau maklumat dia banyak lah kan. Contohnya kalau macam jabatan jabatan politeknik dan college community, sekali intake masuk ada beribu-ribu student kan, takkan dia nak key in satu-satu. So maybe daripada sistem dia boleh generate benda tu dalam bentuk CSV ataupun Excel. So kita boleh muat naik. Kita boleh just upload list tu ke dalam iPayment. Ataupun kalau memang dekat agensi tu memang dia punya bill dia memang jarang-jarang lah kan. Macam 1 hari 1, 2, 3, 4, 5 macam tu kan yang dia boleh key in. Dia boleh manage untuk key in. So kita juga sediakan screen untuk dia key in. So ini adalah medium yang iPayment prepare untuk menerima maklumat terimaan daripada agensi tuan-tuan dan puan-puan. Dan once bila kita dalam template maklumat terimaan ni, bila kita minta maklumat terimaan tu, kita akan sediakan juga satu ruangan email dan juga medan, email dan juga nombor telefon nombor telefon pelanggan kita yang kita billkan tu. So kalau diorang provide information tu, kalau kita of course di peringkat permulaan kita tak wajibkan, tapi kalaulah agensi sediakan maklumat email dan juga nombor telefon pelanggan tadi, once bila benda tu dimasukkan ataupun uploaded updated dalam iPayment, so iPayment akan blast bill information tu kepada pelanggan. Sama macam kita dapat bill telefon kan, bill air kalau kita register kan. Bila bill tu keluar kita akan dapat email kan. So kita akan buat benda yang samalah. Okey. So ini adalah orang kata punca pertama lah, sebab tanpa maklumat terimaan ni mungkin sukarlah untuk kita untuk orang nak buat untuk kita buat bayaran kan. Di samping adalah open payment yang akan saya ceritakan nanti. Okay, once bila kita dah dapat maklumat terimaan ni, barulah pelanggan kita boleh buat bayaran. So pelanggan kita dia boleh buat bayaran sama ada melalui kaunter pun yang saya sebutkan tadi. Kaunter kalau dia pergi nak bayar menggunakan kad semua-semua tu kan, so kita akan sediakan satu kaunter untuk itu. Ataupun untuk yang zaman-zaman yang masih suka menggunakan desktop kan, masih suka menggunakan laptop, dia boleh bayar menggunakan browser, menggunakan portal di browser. Ataupun untuk orang-orang yang muda macam kita ni kan boleh bayar terus menggunakan mobile apps kita. Kita boleh install apps iPayment dan kita just boleh buat pembayaran melalui mobile apps lah. Sama macam kita ada Shopee, Lazada, semua tu lah. Alright. So mode dia adalah kad kredit, kad debit, kad charge, account bank, ni secara EFT ataupun e-wallet. Okay. Ataupun kita nak bayar melalui e-wallet pun boleh juga. So mobile app ni dia cater dua lah, sama ada dia nak bayar through our application tu, mobile application, ataupun dia nak gunakan e-wallet dia. Okay. So pelanggan ni ataupun ini saluran yang pertama lah yang dia boleh direct, ataupun pelanggan ni dia akan masuk ke portal agensi kerajaan dulu. Okay. Ini yang akan cerita nantilah, dia akan ada gate-gate tertentu kan.
So ada certain bayaran tu dia tak login kat iPayment terus, dia akan login ke portal agency. Tapi portal agency yang akan hantar data ke iPayment sebagai untuk tujuan bayaran. So iPayment akan menjadi back end kepada sistem agency itu, yang mana mungkin pelanggan dia tak nampak iPayment, tapi sebenarnya untuk urusan pembayaran tadi dia nak hantar ke bank semua tu kan, semua diuruskan oleh iPayment. Okey. Satu lagi kaki tangan kerajaan lah, of course lah, kena ada kaki tangan kerajaan yang menguruskan juga certain task dan juga prosedur dalam iPayment ini. Okay, once bila pelanggan dah buat bayaran ni, iPayment akan, bila dia dah klik now lah kan, bila dia dah klik pay now lah kan, bila dia dah klik pay now tu, so iPayment akan akan link dengan payment gateway. Payment gateway yang disediakan oleh Paynet lah, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum. Okay, sebelum saya cakap tentang payment gateway dekat Paynet ni, actually tuan-tuan dan puan-puan, dekat iPayment ni sendiri adalah bertindak sebagai first layer of payment gateway. Yang dekat Paynet tu itu adalah second layer. So dekat iPayment ni dia adalah first layer. Cumanya saya tak letakkan dekat sini sebab slide ini digunakan untuk present untuk semua orang. Bukan kepada PTM saja. Saya takut nanti orang tak faham kenapa kena ada dua payment gateway kan. So that's why kita bukan saya lah, team iPayment dekat sini kita take out payment gateway tu. Tetapi bila saya bercakap dengan rakan-rakan PTM saya harap rakan-rakan PTM saya faham lah kan. Actually iPayment itu sendiri adalah first gateway lah, di mana gateway tu kita letakkan dekat modul integrasi luar kat sini, dekat modul integrasi ni. Okay. Sinilah dekat ada API kita semua tu lah. Alright. So iPayment akan interact dengan payment gateway yang dikeluarkan oleh Paynet dan juga payment gateway yang dikeluarkan oleh bank untuk tujuan kad kredit. So kita akan ada few payment gateway yang iPayment kena liaise with dengan yang dekat luar tu. Satu Paynet untuk tujuan satu lagi yang dedicated by bank yang untuk menguruskan especially macam visa semua tu. Okey, tapi yang tu tuan-tuan tak perlu fikirlah. Kalau tuan-tuan berada di agensi nanti tuan-tuan tak perlu fikir. Cuma tuan-tuan kena fikir bila tuan-tuan dan puan-puan kena datang ke AG menggantikan tempat saya. Itu kena fikirlah masa tu kan. Tapi selagi tuan-tuan dekat agensi dah tak perlu fikirlah benda tu. Biar kami saja yang fikirlah. Alright. So inilah perkhidmatan disediakan oleh tu untuk memudahkan agensi kan. Maksudnya betul. Dari persegi cuma fikir pasal bisnes je. Yang ni tentang payment gateway dan all the back end apa semua ni akan dilakukan oleh accountant negara lah kan? Betul. So tuan-tuan dan puan-puan ada masa boleh fokus untuk memberi consultation kepada untuk menguruskan operasi bisnes dekat agensi masing-masing dari segi sistem kan. Macam mana ICT boleh support kepada business operation tu kan. So boleh bagi lebih masa kat situ lah. So untuk bayar untuk tujuan pengurusan bayaran ni biar iPayment yang uruskan lah. So dekat payment gateway tadi bila dia klik now tadi, so payment gateway dia akan instruct account bank ataupun e-wallet pelanggan tadi untuk tarik duit dia kan, dalam istilah pasarnya macam itulah, untuk ambil duit dia dan bagi kepada pindahkan duit tu kepada ATKP ataupun acquiring bank agency itulah. So macam yang sedia ada ni kan, macam agensi tuan-tuan dan puan-puan akan ada dia punya acquiring bank yang tersendiri. So maksudnya tadi kalau saya nak bayar ke agensi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bayar guna Maybank saya, so nanti payment gateway ni dia akan arahkan Maybank saya tu untuk transfer ke bank acquiring bank yang agensi tuan-tuan dan puan-puan pakai. Okey, selepas perkara itu berlaku, acquiring bank ni pula akan transfer maklumat bayaran tadi kepada akaun terimaan utama pejabat perakaunan. Okey, ini adalah istilah yang digunakan di federal. Okey, federal kita gunakan akaun terimaan utama pejabat perakaunan ataupun main collection account. Sama juga istilah yang digunakan di negeri. Okey, sama juga istilah yang digunakan di negeri. Cumanya nanti saya nak yang berikutnya nanti kita nak tengok relate sistem mana yang kena cater lah. Okey, tetapi untuk di agensi yang memang dia untuk kerajaan negeri dan juga untuk kerajaan persekutuan, dia memang handle banyak kementerian dan jabatan. Dekat negeri pun sama, dia banyak handle jabatan dan juga agensi di bawah kerajaan negeri. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan sebagai agensi yang tunggal, so tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan tamat di sinilah dekat akaun terimaan utama pejabat perakaunan tu lah. Mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan menggunakan bank yang sama lah kan. Okay. So
Yang last sekali, bila duit tu telah dipindahkan ke akaun terimaan utama pejabat perakaunan, barulah akaun utama bank, house bank ni dia akan transfer maklumat tadi, dia akan hantar maklumat bank statement tadi ke sistem utama agensi. Saya letakkan dekat sini IGF MAS sebab IGF MAS mengikut sekarang ni fokus kita kepada federal. So federal all the fund tu akan dipindahkan, akan dihantar dan juga diuruskan di IGF MAS. Okay, so kalau negeri, saya bagi contoh, kalau negeri untuk 11 kerajaan negeri di Semenanjung dia akan gunakan iSPEC kat sini. So daripada house bank ni akan pindahkan ke sistem iSPEC. Untuk Sabah dan Sarawak dia akan pindahkan ke sistem sistem perakaunan negeri masing-masing lah. So kalau untuk agensi dia akan pindahkan ke agensi lah, katalah tuan-tuan dan puan-puan dekat agensi mana? Katalah dekat agensi contoh agensi? Katalah dekat pihak berkuasa tempatan, Majlis Agama Islam, Majlis Agama Islam Negeri Sabah contohnya lah kan. So dia akan pindahkan daripada house bank ni dia akan pindahkan ke sistem utama Majlis Agama Islam tadi. So bila dah dapat bank statement daripada bank utama ni, barulah user dekat PTJ tadi dia boleh sediakan penyata pemungut dan juga buat proses seterusnya iaitu penyesuaian bank. Okey? Maksudnya sistem ni mesti ada lah. Maksudnya tak ada agensi yang tak ada sistem yang untuk dipaskan ke daripada akaun terimaan Betul. Buat masa kita memang macam tu lah. Kalau dia tak ada sistem tu susah sikit lah kan. Tapi rasanya kebanyakan agensi kita ada sistem sekarang, cumanya untuk agensi yang kecil lah, untuk agensi yang kecil macam especially PBT kita ada banyak PBT yang kecil-kecil kan. That one maybe kita akan later nanti bila kita laksanakan untuk federal dulu. So nanti later bila kita dah settle semua yang tu, kita akan pergi kepada focus group kepada agensi yang kecil ni lah, macam mana kita nak cater urusan dengan mereka lah. Okay. Tapi sebenarnya tak ada masalah sebab iPayment kalau sistem dia kecil sekalipun, kecuali kalau dia beli sistem yang commercial off the shelf lah, yang tu yang dah tak boleh dia tak boleh nak customize kan, integrate lah. Yang tu susah lah, maybe dia kena kunci masuk balik lah kan. Tapi kalau sistem tu masih ada ruang untuk di customize, untuk di enhance, dan kita akan tengok kat mana yang kita boleh bantu lah. Sebab tak semestinya dia kalau keupayaan kewangan dia tu macam tak tinggi sangat, so tak semestinya dia kena spend too much money untuk enhancekan sistem dia. Sebab kita ada juga provide download file daripada statement kan? So dia just boleh upload kat situ lah, instead of dia nak tukar the whole structure kan. Macam tu lah. Kita akan tengok nanti, kita akan consult dekat agensi, kita akan tengok keadaan dia macam mana, keadaan sistem dia macam mana, dan kita akan consult what is the very cost effective way lah untuk agensi tu laksanakan pengintegrasian dengan iPayment ni. Tim iPayment akan sedia membantu dan sedia memberikan perundingan lah kan. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan pun kena ingat lah, kalau tuan-tuan dan puan-puan kena pindah kat sini kan. Jadi kena bersedia. Gurau je Tapi itu tak sesuatu yang mungkin terjadi kan. Jadi kita kena jangka. Tak mustahil kan. Okey. So kalau ada soalan lanjut kat sini nanti boleh tanya. Cumanya saya nak highlight dekat sini. Kita ada satu modul iaitu modul padanan transaksi dan pindahan wang, di mana modul inilah yang akan mengawal apakah transaksi yang kita terima daripada pelanggan ni, dan kita matchkan dengan transaksi dengan duit yang kita terima dekat ATKP ni, dekat acquiring bank ni. And then kita matchkan dia. Kita tengok mana mana duit yang contoh saya bayar pada hari ni, tapi dekat acquiring bank masih tak terima lagi duit tu. So kita boleh buat pemantauan kat situ lah. Okay? Right. So saya teruskan. Okay, ini adalah gambaran keseluruhan sistem. Ini adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan very brief information about modul-modul yang ada dalam iPayment. Modul yang sebelum tu Azhar, mungkin kita boleh sebab saya nampak ada beberapa soalan yang mungkin perlu dijawab sebelum kita proceed kepada modul-modul yang ada. Okay, boleh. Okay, so kalau boleh saya teruskan dengan beberapa soalan dulu supaya kita mungkin boleh answer quick one lah. Okay? Boleh Cik Adi, tak ada masalah. Okay, boleh
boleh kita bawa soalan yang Puan Mazilah apa tu Dedi? Okey, adakah iPayment ni hanya menerima payment daripada public kepada agensi atau ia juga boleh digunakan untuk memberi bantuan contohnya kepada masa banjir. Ini daripada agensi pengurusan bencana lah Puan Mazilah. Oh. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, iPayment adalah sistem kutipan terimaan kerajaan. Maksudnya yang pelanggan bayar kepada kerajaan untuk tujuan perkhidmatan ataupun tujuan lain lah, perkhidmatan, saman ke semua kan. So maksudnya pelanggan kalau nak bayar, public nak bayar kepada kerajaan, dia akan gunakan iPayment. Tapi bila saya baca ni digunakan untuk memberi bantuan kepada kepada masa banjir, itu adalah bayaran. Bayaran kerajaan kepada kepada orang awam, betul tak? So bukan terimaan kerajaan daripada orang awam. So bayaran. Jadi maksudnya ni adalah income pada government saja ataupun orang bayar kepada government saja kan? So konsep dia itulah untuk iPayment. Itu untuk iPayment. So untuk yang bayaran kepada mangsa banjir ni, tuan-tuan dan puan kalau untuk kerajaan persekutuan dia akan gunakan IGF MAS. Kalau kerajaan negeri dia akan gunakan iSPEC untuk 11 kerajaan negeri. Kalau untuk kalau untuk Sabah Sarawak dia akan gunakan sistem dia sendiri, ataupun bayaran yang dibuat melalui jabatan-jabatan dan juga agensi-agensi yang dipertanggungjawabkan, contoh macam JKM semua tu. So begitulah. Kita tengok dekat kesesuaian agensi tu. Tapi as far as yang saya concern, kalau untuk persekutuan memang kita akan gunakan IGF MAS. Untuk negeri, 11 negeri Semenanjung kita gunakan iSPEC, Sabah Sarawak gunakan sistem dia sendirilah. So for the rest of yang agensi-agensi lain tu, itu terpulang kepada agensi dan juga skop masing-masing lah. Okay. So dia bukan iPayment bukan bertujuan untuk itu. Okay. So maksudnya untuk terimaan dan bukan untuk government bayar. Okay. Ya, Alright. betul. So yang seterusnya berkenaan dengan acquiring bank. So saya rasa soalan-soalan ni bagus untuk kita tengok dulu sebelum kita fahami modul-modul tadi tu. So adakah acquiring bank dibuat reconcile untuk T+1 juga untuk iPayment? Ni technical ni, saya pun tak faham sangat soalan ni. Okay, dia technical plus procedure lah. Okay. Okay, dia technical plus procedure lah. So T+1, T-1, T+0, T+2 semua itu adalah tertakluk kepada arahan kerajaan yang berkuasa pada masa itu. Okay. So pada masa ini T+1. Yes, pada masa ini T+1. So maksudnya betul lah dia kena reconcile dalam tempoh T+1 tu lah. So T+1 tu maksudnya acquiring bank tadi bila dia dapat duit tu kan, bila dia dapat duit daripada bank pembayar tadi tu kan, so dia kena pindahkan duit tu ke house bank utama kementerian ataupun agensi dalam tempoh T+1. So buat masa ini perkeliling begitu, jadi kita memang bergerak begitu. Tetapi iPayment secara teknikalnya iPayment dia tidak iPayment sepatutnya dia tidak terikat dengan dia tidak terikat dengan perkeliling semasa. Prosedur itulah. Ya. Kalau pada masa akan datang, kalau dia T+2 sepatutnya iPayment boleh je bergerak kan, macam itulah. Dia tidak menjejaskan perubahan T+. Dia bergantung pada arahan daripada semasa ke semasa lah. Ya, dia tidak akan tapi platform dia tu adalah iPayment dah ada platform dia tu untuk untuk consolidate dia tu. Alright, so seterusnya soalan seterusnya adalah daripada Encik Adi, ada juga yang live daripada ada juga penonton kita yang live yang menyaksikan daripada YouTube dan juga Facebook kan. Mungkin diorang tidak berkesempatan nak tanya soalan. Kalau diorang tanya soalan kat situ ada. Kita pun ada tengok. Kita pun ada tengok juga soalan daripada juga YouTube dan juga ni. So Daddy dengan Cik Zul akan bantu jugalah untuk tengok tu. So soalan seterusnya adalah berkenaan dengan wujudnya sistem ni, makanya agensi perlu berurusan dengan bank-bank provider seperti Touch 'n Go. Ni soalan ni. Adakah dengan wujudnya sistem ini maka kami di agensi kami
Tidak perlu lagi berurusan dengan tidak perlu bank-bank dan berurusan dengan provider bank lain. provider lain. Jadi macam tadi gambar Rajah tadi tu dah nampak kan peranan-peranan dalam sistem iPayment tadi tu. So Betul. Okey, ni dari daripada segi Raja teknikal, Hafiz Hospital Ampang. daripada Hospital Ampang. Okey. Terima kasih Cik Hafiz. Bagus soalan ni. So sepatutnya bila iPayment dah go live nanti, kalau kita dah gunakan iPayment, secara teknikal, in technical punya scope, tuan-tuan dan puan-puan dah tak perlulah nak berurusan dengan dengan bank-bank touch and go semua tu. Tetapi dari segi agreement, procedures, dari segi agreement, dari segi reporting, tuan-tuan dan puan-puan masih perlu berurusan dengan acquiring bank lah. Kan? Sebab acquiring bank dia perlu hantar report kat kita hari-hari. So kalau report tu ada problem ataupun bila kita nak lantik acquiring bank, kita kena ada agreement kan. So benda tu prosedur-prosedur tu masih perlulah masih perlulah berhubung dengan bank. Untuk e-wallet dengan touch and go tu dah tak perlu. Tapi dengan acquiring bank Alright. Untuk tujuan engagement lah, untuk tujuan engagement dengan agensi tu masih perlulah, tapi bukan untuk tujuan teknikal ya. Engagement untuk tujuan engagement saja. Yang teknikal semua tu semua iPayment dah buat lah kan. Ya, betul. Punya team dah ni lah cater lah. Betul. So okay, I think Cik Azhar boleh teruskan juga sebab ada beberapa soalan yang mungkin agak bertindan juga ni. So kita boleh teruskan dulu lah. Okay. So saya teruskan, saya tak nak explain secara detail lah dari segi modul ni, sebab modul ni sebenarnya team dekat project dekat iPayment sajalah yang kena tahu lebih detail kan. Cuma nak memberi gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan apa proses-proses yang ada dekat iPayment tu lah. So first kita ada modul maklumat terimaan CLT, yang mana ini adalah untuk memastikan ketersediaan maklumat terimaan dalam iPayment sama ada berasaskan tunai ataupun akruan. So jangan risau kalau agensi tuan-tuan bisnes dia masih cash basis kita terima, ataupun kalau dah accrual basis pun kita terima kan. Okay, so kita dapatkan maklumat tu daripada empat senario yang saya dah terangkan dalam diagram tadi. So saya tak nak explain lagi kat sini. Kemudian yang kedua adalah modul bayaran pelanggan. So modul bayaran pelanggan ni nak cerita kat sini, maksudnya the moment bila kita sebagai public lah kan, kita nak bayar kan, kita nak bayar tu sampailah kita dapat resit tu. So modul ni lah yang menguruskan semua proses-proses flow yang ada dalam tu lah. Okay. Kemudian kita ada modul padanan transaksi dan pindahan wang. Saya rasa ini pun saya dah explain tadi, yang mana dialah yang menguruskan dan memastikan apa transaksi yang berlaku dekat iPayment kena ada dekat acquiring bank. So laporan daripada bank tu dia yang akan matchkan, dan dia akan hantar dia juga akan hantar ke IGF Mas lah untuk tujuan penyediaan penyata pemungut. Okey. Kemudian seterusnya, yang ni modul selenggara parameter sistem. So yang ni saya tak perlu explain sebab audience saya adalah pegawai teknologi maklumat. Supposedly bila kita develop satu sistem, kita mesti ada sort of like this module, yang mana modul ini dia menyelenggara semua parameter sistem untuk memastikan sistem kita tu tak banyak CR ataupun tak ada CR pada masa akan datang. So whatever variable parameter yang kita boleh variablekan dia, kita akan variablekan dia walaupun benda tu tak digunakan sekarang lagi, supaya in the future bila keperluan tu ada dan kita just boleh onkan dia saja. It's like macam turn on and off macam tu lah kan. So I think this one all of us dah biasa lah kan, dah biasa dengan perkara ni untuk mengelakkan dan meminimumkan change request pada masa akan datang. Okay, seterusnya kita ada modul integrasi. Modul integrasi ni macam PRO kita lah kan. So dia lah sebelum orang luar nak ambil data ataupun nak hantar data ke iPayment, so dia lah yang akan filter, dia lah yang akan uruskan, dia lah yang akan tetapkan apakah standard, apakah format data, apakah tools yang digunakan dan juga platform lah. Alright, dan dekat sini juga yang saya kata tadi, kita akan ada kita akan letakkan API kita yang mana kita menjadi first layer kita jadi first layer payment gateway. Alright. Seterusnya of course ini modul pentadbiran pengguna, user metric semua ada kat sini, ni pun tak perlu nak cerita, semua orang dah terror. Kemudian bila kita develop sistem ni, kita tak nak short sendiri, so kita adakan satu features untuk pelanggan-pelanggan kita menilai sejauh mana kepuasan diorang menggunakan sistem kita dan sejauh mana sistem kita ni boleh memberi keberkesanan dan membantu dalam kehidupan harian mereka. So kita namakan dia sebagai modul penarafan dan pengurusan aduan. Kalau ada benda-benda yang tak puas hati, bayaran sangkut ke apa, mereka boleh salurkan aduan itu melalui modul ini. Okey. Kemudian of course di peringkat kerajaan, di peringkat agensi, kita mesti nak kena ada analisis data kan, nak tengok as to date dah berapa kita kutip,
nak compare kutipan kita pada hari ini dengan hari sebelumnya, tahun ini dengan tahun sebelumnya, all that in business intelligence punya features. Kita ada business intelligence punya features. So dia akan membantu tuan-tuan dan puan-puan yang di agensi yang bertindak sebagai data scientist. Okay. Okay, kemudian kita ada modul laporan, of course, every modul dia ada modul laporan, dan kita ada modul data archiving and retrieval. Tujuan dia adalah untuk memastikan performance sistem itu sentiasa berada pada tahap optimum, yang mana kita akan kekalkan dalam production environment untuk current year punya transaction saja. Kemudian tahun pertama hingga tahun ketiga, the past first to 3 years punya data kita akan letakkan dalam second stage, still accessible daripada pelanggan, tapi dia berada dalam environment yang lain supaya dia tidak mengganggu keseluruhan proses yang dekat main application kita lah. So, okay, kemudian alright, untuk 2021 dengan 2022 kita punya target untuk pembangunan dan pelaksanaan dalam fasa 1 adalah kemudahan melalui pelayar saja. So untuk go live yang saya sebutkan tadi pada tahun depan tu, 2022 tu, go live kita pertama adalah menggunakan browser saja dulu, dan juga hanya modul-modul ini saja yang akan go live dulu, iaitu modul CLT, modul terimaan, modul bayaran pelanggan, pentadbiran pengguna, selenggara parameter sistem, laporan, integrasi luar, dan juga padanan transaksi dan pindahan wang. So this is the first 7 modules yang akan go live pada fasa 1 dengan platform browser. Okay. Kemudian pada tahun 2022 hingga 2023 kita akan laksanakan pembangunan dan pelaksanaan sistem untuk fasa yang kedua, di mana dia merangkumi kemudahan akses sistem melalui pelayar bagi modul berikut. Okay. Maksudnya untuk data archiving and retrieval, data warehouse and analysis untuk business intelligence ni, dan juga penarafan dan pengurusan aduan. These 3 modules ni kita akan go live pada fasa yang kedua, dan juga dalam fasa kedua juga kita akan go live kan kita punya mobile apps yang cater untuk modul CPM, UAM, DWA, RFM dan juga RPT. Okay. So kita akan dapat dalam mobile app jugalah lepas ni Ya. So maksudnya tahun pertama tu kita bergerak di browser dulu. Okay. Kemudian tahun yang kedua tu kita dah ada kemudahan di mobile application lah. Okay. Tapi disclaimer, itu seperti yang saya sebutkan tadi, as today lah. Kita tak tahu sebab tapi bagus lah kalau kita ada di mobile app kan, dari kita accountant pun mudah lah untuk bekerja di mana-mana saja kan. Betul. Tak kira masa. Betul. So kalau mobile app tu mana dah tahu, kita tengok capability of vendor yang bakal kita lantik nanti, dia memang offer semuanya ada satu fasa je kan. So then kita akan tengok tengok kesesuaian tu lah. Alright. Okay. Seterusnya kaedah pelaksanaan. Saya rasa this is the last part yang saya nak explain. Maksudnya ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk ataupun menyertai iPayment lah. So this is the gate lah, macam gate mana yang tuan-tuan dan puan-puan, macam IVV pula kan. Saya pinjam perkataan IVV lah IVV kan dia ada gate 1 sampai gate 4 kan. Kita pun ada 4 gate juga. Okay, so untuk kaedah pelaksanaan ni, macam mana cara-cara tuan-tuan dan puan-puan nak menyertai iPayment. Tuan-tuan dan puan-puan perlu membuat permohonan lah. Kita akan bagi borang. So dalam borang tu dia akan ada assessment kepada business dan juga sistem sedia ada agensi kalau ada lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengisi borang itu dan hantar ke bahagian akaun ataupun bahagian akaun kementerian ataupun jabatan masing-masing. Okey, saya cerita kaedah pelaksanaan ni sebab kita fokus pertama untuk federal dulu. Jadi ini adalah tata cara untuk federal dululah. So maksudnya agensi yang berpotensi ataupun berkeinginan untuk menyertai iPayment boleh mengisi borang, membuat permohonan, mengisi borang dan menghantar ke bahagian akaun kementerian dan jabatan masing-masing. So bahagian akaun kementerian atau jabatan masing-masing yang akan forwardkan permohonan itu ke jabatan akauntan negara lah. Okey. Tetapi bilakah borang itu start boleh dibuka, yang itu kita akan buat pemakluman kemudian lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh refer dengan bahagian akaun kementerian dan jabatan masing-masing, adakah permohonan telah dibuka ataupun belum lah. Buat masa ni permohonan belum dibuka lagi macam saya sebutkan tadi sebab kita masih berada di fasa awal. Jadi kita kita nak fokus untuk dapatkan untuk perbincangan kita dengan agensi pilot dulu. So tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan info tu daripada bahagian akaun kementerian dan jabatan masing-masing lah, sama ada telah dibuka ataupun belum.
Okey, kemudian setelah tuan-tuan dan puan-puan menghantar permohonan ke bahagian khidmat perunding ataupun short form kita BKP, bukan bahagian khidmat pengurusan ataupun bahagian kawalan pemantauan, bukan kita adalah bahagian khidmat perunding. So bahagian khidmat perunding akan go through permohonan tuan-tuan dan puan-puan dan akan buat perbincangan. Normally kita akan panggil, kita akan call for meeting, dan pada masa tu kita akan, daripada borang tu kita akan buat assessment dan kita tengok okay, agensi ni macam ni. Okay, so ini adalah gate yang agensi perlu masuk ke iPayment lah. Okay, so kalau dah settle semua, everything is order, kita buat setup dan juga go live. Simple kan? 1, 2, 3 je. Alright, so ada nota kat situ, perbincangan lanjut dengan BKP adalah mengikut keperluan lah, sama ada kami panggil ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan perlu ada sesi khas, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga hantar pertanyaan ataupun permohonan untuk mengadakan perbincangan dengan kami, tertakluk kepada jadual tim projek iPayment lah pada masa itulah. Okay. So, yang paling satu dengan 3 ni tak ada apa-apa lah kan. Kita nak tengok yang nombor 2 ni, penetapan jenis agensi ni. Alright. Penetapan jenis agensi ni dia macam pizza ataupun jenis-jenis hotel lah. Dia ada basic semua tu kan. Okay, so jenis yang pertama adalah jenis basic. So di mana saiz perkhidmatan dia adalah kecil lah. Pengendalian operasi package dia lah yang ada. Nah kan, ini nak kata ni golongan golongan kalau nak sebut apa ke dana tu nanti marah pula kan, tapi golongan yang minta bajet tak dapat selalu kan. Mungkin sebab saiz perkhidmatan golongan yang perlu kita bantu lah, kita katakan. Yang agensi betul. Macam PDXA pun sama juga macam tu. Kadang agensi-agensi kecil ni dia tak ada bajet, selalu minta pun tak lepas kan. So golongan ni yang penting lah ni kan. Ya, betul. So ini adalah golongan basic lah, jenis basic. Type basic kat sini. So saiz perkhidmatan dia kecil. Untuk pengendalian operasi perkhidmatan dia current ni dia buat secara manual ataupun dia ada sistem, tetapi tiada modul pembayaran lah. Anggaran kutipan setahun 500,000 ke bawah. Okay. So kalau kutipan perkhidmatan tu setahun dalam 500 ke bawah tu, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh fall under sini lah kan. Okay. Kalau dia ada sistem pun, sistem tu hanya diakses oleh user dalaman dia saja. Okey. Sistem tu hanya cater untuk user dalaman dia juga. Ataupun sistem ni atau sistem tu telah usang dan tidak ekonomik untuk dibaiki. Sistem yang zaman kita 41 dulu kan, zaman-zaman kita sistem legasi kan. Sistem legasi. Sistem legasi sama zaman-zaman yang kita baru masuk kerja, kita baru nak up kan, yang mana untuk satu function tu kita ada beribu-ribu line of programming kan. Sistem-sistem tu lah, dan kita pun dah pindah daripada situ, kita dah tukar. Orang yang ganti kita pun dah tak reti nak baca coding kita kan. So diorang guna je sistem tu, nak tambah baik tak boleh. So sistem tu telah usang, tidak ekonomik untuk ditambah baik kan. Kalau nak baiki pun dia melibatkan kos, ataupun sistem dia run on OS yang memang dah dulu-dulu dah. OS tu pun tak boleh upgrade. Kalau upgrade je OS tu, terus sistem tu pun tak boleh nak jalan kan. Lebih kurang macam itulah senario dia. Ataupun kontrak penyelenggaraan sistem telah tamat dan pembaharuan kontrak adalah tidak signifikan. Maksudnya sebelum ni sistem tu dia ada kontrak. Tapi bila dia nak renew kontrak tu, pengurusan kata tak payah, buang duit je sistem ni kan, bukan ada apa sangat pun kan. Ataupun separa manual lah, masih terdapat aktiviti kunci masuk semula di peringkat tertentu. Maksudnya sistem tu dia tak boleh cater everything. Dia cater certain proses, and then another process tu dia kena kunci masuk semula. Bukan kunci masuk kunci masuk semula. Dia ada aktiviti re-key in dekat situ. Okey. Dari segi perancangan perolehan, dia tak ada perancangan perolehan baru tak ada, ataupun nak tambah baik pun tak ada, ataupun dia ada perancangan tetapi peruntukan tak pernah nak lulus kan. Macam yang Cik Adi sebutkan tadi lah kan. So untuk golongan-golongan ini, marilah datang ke iPayment. Kita akan offer dekat iPayment, dia akan menggunakan sepenuhnya features yang ada dekat iPayment lah, untuk tujuan kutipan terimaan saja, bukan untuk tujuan operasi, tetapi untuk tujuan pengurusan kutipan. Di mana dia tak perlu integrate dengan kita, dia hanya perlu upload ataupun kunci masuk dia punya maklumat terimaan ke dalam iPayment. So bila dia kunci masuk kat situ, so public akan nampak dia punya bill yang perlu dia settlekan, and then public boleh bayar through iPayment. Dia terus pakailah platform iPayment tu kan. Jadi tak payah bangunkan integrasi ke bangunkan the user terus lah. Yes. So ini untuk golongan-golongan yang sebegini. So ini adalah offer type untuk golongan sebeginilah, jenis yang basic ni lah. Okay. So ini golongan yang pertama. So golongan yang kedua,
dia standard, bilik standard pula kan. Tadi basic ni standard kan. So standard ni orang kebanyakan lah. Contohnya orang kebanyakan lah, di mana saiz perkhidmatan dia secara sederhana. Pengendalian operasi perkhidmatan mungkin manual, mungkin ada sistem aplikasi sedia ada. Anggaran kutipan setahun dia daripada 500,000 sehingga 5 juta. Kemudian kalau dia ada sistem pun, sistem tu mungkin dia akses untuk pengguna dalaman saja. Yang ni saya rasa ramai, saya rasa banyak. Kemudian sistem ni dia beroperasi dengan baik dan memenuhi keperluan aliran proses operasi perniagaan di peringkat dalaman agensi. Kemudian kutipan terimaan tadi diuruskan secara manual ataupun melalui sistem terimaan yang lain, tapi bukan melalui sistem itu. Okey. Dia mempunyai kontrak penyelenggaraan yang aktif atau aktiviti kunci masuk semula maklumat resit untuk memaskini bayaran pelanggan. Dia dah ada satu sistem yang untuk cater dia punya business operation. Sistem tu pun dah stable lah, cuma dia tak ada modul untuk bayaran saja kan. So dia boleh gunakan sebelum tu kita tengok dari segi perancangan perolehan. Untuk perancangan perolehan ni kalau dia mempunyai perancangan penambahbaikan sistem ataupun agensi ni peruntukan berbelanja dia telah diluluskan. Okey, saya rasa ni banyak senario ni sebab banyak senario yang mana dia orang dah mohon shilling dan shilling tu telah diluluskan dan dia nak create dia punya modul pembayaran dia. Okey, tetapi bila dia nak create modul pembayaran dia tu, dia kena dapatkan kelulusan reka bentuk sistem dekat Jabatan Akauntan Negara Malaysia dulu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, bahagian khidmat perunding ni jugalah yang akan meneliti dan menguruskan kelulusan reka bentuk keperluan pembangunan reka bentuk sistem kewangan dan perakaunan daripada agensi ni. So kita akan tengok mana-mana jabatan dekat federal yang hantar untuk tujuan pembayaran tadi. Kalau kita rasa dia tu memang unik, kita akan bagi dia buat sendiri. Tapi kalau rasa dia tu biasa-biasa ataupun kebanyakan punya kes, so kita akan minta dia join iPayment. Tapi dia kena enhance sistem dia menggunakan bajet yang telah diluluskan. Okey. Dia juga mempunyai peruntukan penyelenggaraan sistem, dia ada dasar sedia ada ataupun dia tiada perancangan penambahbaikan sistem tetapi agensi mempunyai keupayaan kewangan untuk menambahbaik sistem. Ini dia macam golongan M40 lah kan. Tadi T40 kan, dia macam M40 lah kan. So dia ada keupayaan tu. Walaupun dia tak nak enhance sistem dia tapi dia ada keupayaan tu. Dia ada keupayaan kewangan. So dia bolehlah berkira-kira untuk berintegrate dengan iPayment lah untuk tujuan pengurusan kutipan terimaan ni. So dari segi gate dia akan menggunakan sepenuhnya kemudahan iPayment untuk tujuan pengurusan kutipan terimaan. So penghantaran data tadi ke iPayment sama ada secara upload ataupun integrasi host to host. Dia tak ada key in lah sama ada dia upload ataupun melalui integrasi host to host. Bergantung kepada keupayaan agensi itulah. Kalau agensi itu tidak begitu berupaya, mungkin dia menggunakan kaedah muat naik ataupun muat turun. Tapi kalau agensi itu terlebih berupaya, so dia wajiblah untuk berintegrasi secara host to host. Tak ada lagi human intervention dekat situ. Dan juga dia menerima resit daripada iPayment sama ada melalui muat turun ataupun melalui integrasi. So yang ni bagi yang standard ni, dia still kena sediakan bajet ke tak untuk integrasi dan semua tu? Masih ada lah. Cuma yang tadi tu dia tak ada, dia terpakai lah kan. Maksudnya dia tak perlu bajet integrasi apa semua lah. Betul. So yang ni kena ada bajet lah untuk dia enhance sistem dia kan. Okay, so yang kedua ni kena ada sistem lah yang kedua ni. Okay, yang ketiga jenis advance. Ini golongan elite lah. Kita katakan golongan elite jenis advance. So di mana saiz perkhidmatan dia besar, pengendalian operasi perkhidmatan dia mempunyai sistem aplikasi sedia ada, anggaran kutipan setahun daripada 5 hingga 10 juta. Jika dia mempunyai sistem, memang dia kena ada sistem lah untuk yang advance ni. Sistem digunakan oleh pengguna dalaman ataupun dan pelanggan luar lah, dan atau pelanggan luar. Okay, maksudnya sistem ni bukan sekadar untuk pengguna dalaman untuk cater dia punya business business operation, tetapi dia juga buka kepada pelanggan luar untuk bayar. Maksudnya dia ada dia punya current ni lah. Dia ada dia punya current e-payment module dia. Okey. Kemudian sistem beroperasi dengan baik dan memenuhi keperluan aliran proses operasi perniagaan sehinggalah ke pelanggan. Ataupun kutipan terimaan diuruskan secara manual, mungkin ada manual ataupun melalui sistem aplikasi sedia ada ataupun sistem terimaan yang lain. Dia mempunyai kontrak penyelenggaraan sistem yang aktif. Aktiviti kunci masuk semula resit untuk mengemaskini bayaran pelanggan jika berkaitan sajalah, ataupun dia menggunakan FPX dalam sistem sedia ada
dan merancang untuk beralih ke platform PayNet yang baru iaitu DuitNow Online Banking Wallets pada masa akan datang. So yang ni saya rasa untuk agensi-agensi yang menguruskan kutipan terimaan daripada orang ramai sekarang familiar dengan FPX tu. FPX ni akan sunset dia akan sunset soon. So tuan-tuan dan puan-puan kena beralih kepada DuitNow Online Banking /wallet ni. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak beralih ke DuitNow, tak nak menyelenggara dah untuk integration dengan PayNet tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh beralih ke iPayment. So iPayment akan bertindak sebagai payment gateway kepada sistem tuan-tuan dan puan-puan lah. So moving onwards after that, tuan-tuan dan puan-puan dah tak perlu fikir untuk penyelenggaraan dari segi urusan integration dengan PayNet dan juga untuk urusan pengurusan kutipan ini. Okay. Dari segi perancangan perolehan, of course dia mempunyai perancangan penambahbaikan sistem, peruntukan berbelanja telah diluluskan, mempunyai peruntukan penyelenggaraan sedia ada. Tiada perancangan penambahbaikan sistem tetapi dia ada keupayaan untuk mewujudkan modul bayaran pelanggan. Mengikut kes lah ya. Yang saya sebutkan dekat sini ni, ini hanya panduan saja. Dia tak boleh dikira ini muktamad ini adalah panduan saja untuk kita tengok tuan-tuan dan puan-puan sesuai masuk iPayment ni ikut gate mana. So untuk type advance ni, untuk golongan-golongan elite ni, integrasi dengan iPayment akan menjadi payment gateway kepada dia. Okay. So maksudnya segala urusan tu, daripada urusan operasi sampailah nak bayar-bayar tu, dia akan appear dekat portal dia saja. Dia akan appear dekat portal agency. Okay. Tapi bila orang tu dia klik now, kan, bila dia klik pay now tu, so pada masa tu lah sistem agency akan hantar maklumat tu dekat iPayment. So iPayment akan uruskan the rest. Sampailah resit keluar, iPayment akan hantar semula resit tu. Okay, so kat sini iPayment dia akan seamless. User dia tak akan nampak iPayment tu tapi dia akan nampak agensi punya portal sajalah. Okay. So yang ni of course dia tak ada choice untuk upload dengan download, dia wajib host to host lah. Okay. So yang last kali, ini yang kayangan lah Ini untuk golongan kayangan. Dia ada atas lagi Biasa dia bottom bawah, lepas tu tengah, lepas tu atas. Ni ada atas lagi. Ada atas kayangan lagi. Kayangan ni. Untuk yang kayangan ni, untuk yang saiz perkhidmatan dia besar, untuk pengendalian operasi perniagaan, dia telah pun mempunyai sistem aplikasi sedia ada dan menguruskan operasi dan e-pembayaran. Anggaran kutipan lebih daripada 10 juta. Jika mempunyai sistem telah digunakan dengan stabil oleh pengguna dalaman dan luaran. Sistem beroperasi dengan baik dan mematuhi keperluan aliran proses operasi perniagaan, bla bla bla, sampai itulah kan. Dia mempunyai sistem penyelenggaraan yang aktif. Perancangan perolehan, dia mempunyai peruntukan penyelenggaraan sistem untuk sistem sedia ada. Kemudian walaupun dia tak ada perancangan untuk tambah baik sistem, tapi dia ada keupayaan kewangan lah untuk berintegrasi dengan iPayment. Dah namanya pun kayangan kan. So kalau ada kes yang macam ni, maksudnya iPayment akan menjadi second window kepada pelanggan. Okay. Dia untuk kita kata macam inilah. Saya bagi contoh apa sistem yang dah stabil sekarang. Contohnya kita ada MySikap JPJ. Contohlah kan, kita ada MySikap JPJ. So MySikap JPJ ni dia tak perlu ambil kisah pun pasal iPayment ni sebab dia sendiri dah ada dia punya dah ada platform dia yang stabil. Yang dah run dan dah stabil kan. So dia tak nak kisah dengan iPayment pun tak apa kalau dia tak nak join iPayment. Tapi kalau dia nak join iPayment dan iPayment menjadi second window kepada dia pun boleh. Sebab kenapa? Sebab kita nak promotekan single sign-on punya inisiatif pula. Di mana akhirnya nanti, bila orang dah ada ID dekat iPayment, dia nak bayar apa-apa dekat iPayment pun, dia login kat iPayment je. Dia tak perlu dah nak pergi website agensi-agensi tu. Faham kan maksud saya kan? So macam iPayment ni menjadi second window kepada dia. Contohlah, baru-baru ni saya discuss dengan tim saya kan. Tim saya pun ada kot dalam ni sedang mendengar kan. Dia telah mengilhamkan saya untuk contoh ni lah. Contohnya kita nak beli McD ataupun KFC kan, kita boleh je beli pakai diorang punya apps kan, apps yang disediakan oleh McD dengan KFC tu. Tapi at the same time sebab kita ada kita ada Foodpanda, kita ada apps untuk Grab kan. Mungkin kita ni setia nak gunakan satu je, nak gunakan Grab saja kan. So kita nak beli McD ke, kita pakai Grab je. So Grab tu dah jadi second window kepada retailer. Lebih kepada personalization lah, maksudnya user tu dia nak personalize ikut dia punya kegunaan tu adalah maksudnya. Okay. Macam tu lah. So macam contoh kalau saya ni jenis orang yang tak suka nak login banyak-banyak, nak bayar bila dah hujung bulan dah dapat gaji tu kan,
nak bayar ni, nak bayar tu, saya nak So dia pakai selalu iPayment je simpan untuk kan. semua. So maksudnya kita promote iPayment ni sebagai macam so-called bukanlah single sign on 100% tapi ke arah inisiatif single sign on tu saya More sign on je dekat services lah iPayment. boleh Then dimasukkan ke dalam iPayment ni. Betul lah, itu dia punya spirit dia tu lah. Right. So untuk golongan kayang ni of course lah dia memang tak ada, dia memang kena host to host jugalah. So so macam my sikap tu golongan kayangan lah sebab disebutkan contoh tadi. So dia orang JVJ kita bagi contoh je sebab kita nak cari contoh yang terdekat ni lah. Betul. Tapi mungkin pada masa akan datang semua nak diintegrasikan dengan iPayment ni, ada perkara keputusan dasar ke dibuat dan mungkin lebih baik kan untuk perkhidmatan kerajaan. Cumanya kalau kita bergantung kepada satu iPayment je, sekiranya berlaku apa-apa pada iPayment, mungkinlah dirasakan begitulah kan. Jadi dah ada dia punya platform sendirilah. Betul. So itulah golongan kayangan yang saya maksud. Encik Adi faham tu masih alhamdulillah lah. InsyaAllah kawan-kawan kita pun faham jugalah. InsyaAllah kita faham. Okay, so yang saya sebutkan, yang saya explain berkenaan dengan ciri-ciri 4 penetapan jenis perkhidmatan tadi daripada basic sampai supreme ni, dah macam pizza pula kan. Ada supreme lah kan. Sampai 4 ni yang saya explain tadi dan juga poin-poin yang dilistkan itu bukanlah poin yang orang kata rigid kena follow begitu, tak, tapi itu adalah panduan saja. Yang muktamadnya nanti adalah bila tuan-tuan dan puan-puan ada potensi ataupun nak menyertai iPayment, tuan-tuan dan puan-puan hantar permohonan dengan kita dan kita akan duduk bersama-sama, kita akan bincang bersama-sama. Pada masa itulah kita akan sama-sama setuju yang tuan-tuan dan puan-puan akan masuk ikut gate mana, sama ada basic, advance, basic, standard, advance ataupun supreme. So yang itu kita akan bincang bersama-sama nantilah. So untuk yang second window ni pun, yang supreme ni pun, kita tidaklah menjangkakan 2022, 2023 ni kita dah ada satu contoh yang jadi sebagai second window kan. Sebab golongan-golongan kayangan ni dia terpulang kat dia lah, dia nak join ke tak kan. Tapi kalau ada yang rakan-rakan kita nak support iPayment ni, bolehlah mencadangkan kepada agensi untuk join iPayment as a second window lah kan. Tapi kita tidak menjangkakan dalam roll out kita awal ni kita dah ada instant agency untuk yang ni. Kita fokus kepada yang basic dan juga standard lah. Dan juga kalau boleh ada satu advance. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada dalam masa 5 minit lagi. Memang ada masa lagi ke? Ngam-ngam slide Cik Azhar ni, memang dia dah timing dah ni. So kita ada, mungkin kita ambil satu lagi soalan ke yang saya tengok mungkin boleh dinaikkan. Bagi kementerian yang mempunyai banyak sistem berasingan, ni soalan tadilah yang kita ulang tadi tu, yang kita nampak tadi tu, macam mana strategi untuk laksanakan untuk yang ni, terima kasih kepada yang bertanya soalan. Untuk yang ini, kita integration antara agensi dengan iPayment bukan melalui agensi. Daripada iPayment kita bukan melihat dari sudut agensi. Sebab tadi dari segi penetapan jenis perkhidmatan tu kita kata jenis perkhidmatan. So untuk satu kementerian dia ada banyak perkhidmatan yang disebutkan tadi lah, banyak sistem. Kan? So satu perkhidmatan dia ada satu sistem, perkhidmatan yang lain dia ada sistem yang lain kan. So the way dia akan interact dengan iPayment adalah melalui perkhidmatan, bukan melalui agensi. Agensi tu kita just nak tahu siapa parent dia lah. So kalau dia ada 5 perkhidmatan, dia ada 5 sistem, 5 dia nak integrate dengan iPayment, so kita akan cater one by one lah. Macam tu. Right, okay. So mungkin ada 1-2 soalan lagi kita boleh bawa untuk ditanyakan. Mungkin ada soalan yang rare sikit ke? Pukul 11. Ni tadi pasal one stop center tadi pun ada jugalah, kita dah sentuh kan. Betul. Yang ni kita dah jawab. Alright, so seterusnya agensi telah ada modul terimaan, tak perlu pelaksanaan. Ini tadi ada alternatif tadi kita katakan, Penasrah, Jabatan Laut. So next question. Di Melaka mempunyai bayaran. Okey, ni saya rasa menarik sikit. Terima ni ia melibatkan pelbagai agensi kerajaan di Melaka. Sebelum ini juga diintegrasi dengan sistem spec lah kan. Ada disentuh juga sikit tadi pasal iSpec tadi kan. Betul.
So mungkin ada pandangan ke daripada Encik Azhar sikit pasal ni? Bagaimana Ni sambungan dia pelaksanaan ke? di peringkat negeri tadi tu? Oh, okey, okey. Untuk sekarang ni, untuk e-bayar Sebab kan kita e-bayar nampak perancangan dia tadi tu pada tahun 2023, 2025 betul. 2024 baru kita nak masuk Hmm, kepada negeri kan. Tapi betul. negeri ni nampak pun dah eager untuk nak bersama dengan iPayment ni. So mungkin pendapat Cik Azhar macam mana? Uh, Pada pendapat saya, ni disclaimer, ni pendapat peribadi Right, bukan right. pendapat jabatan ni pendapat peribadi lah. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memang dah ada perancangan ke arah itu, selain daripada federal tuan-tuan dan puan-puan memang dah ada perancangan ke arah itu, dah berbincang pun, dah dapat peruntukan dah allocate pun, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan boleh go for it. Sebab kenapa? Sebab cashless society ni kan, kalau ikutkan kita punya MK ada sebutkan in 2022 kan, dia sasarkan most of the government agency boleh provide cashless society. Betul. So kalau untuk kerajaan negeri ataupun selain daripada federal ni, dia kena tunggu. Pelaksanaan tu dia kena tunggu kan. So kalau dia dah ada perancangan yang teliti, dia dah ada peruntukan, just go for it. However, disclaimer, itu pendapat peribadi saya lah, bukan pendapat jabatan Betul. So saya lihat apa tu in terms of nak pelaksanaan iPayment ni adalah kita pun nak mengecilkan jurang gap pada pendigitalan kita sekarang ni kan. So mungkinlah bila kita nak laksanakan salah satu projek ni, kita lihat apa tu orang kata cuk-cuk kampung, hujung-hujung, hulu-hulu apa semua tu mungkin tak dapat menikmati perkhidmatan-perkhidmatan seperti pendigitalan dan iPayment ni. But if let's say kata kalau kita tak teruskan, kita akan menghadapi satu halangan digital gap lah dalam society kita kan. Jadi saya nampak macam mana China laksanakan pelaksanaan e-payment diorang. Dia terus laksanakan je. Dalam masa bila pelaksanaan tu, surprisingly dia akan tengok sebenarnya orang kampung-kampung pun boleh pakai juga e-payment ni kan. Betul. Bukan seperti mana yang kita sangkakan bahawa e-payment ni hanya bersesuaian untuk orang bandar saja dan bukan untuk orang di pedalaman hulu-hulu kan. Dan silap-silap kita pun tak surprising lah. Nanti kita akan tengok penerimaan rakyat akan lebih baiklah. Sebagaimana yang kita tengok penggunaan macam kes yang saya suka ceritakan pasal ATM tadi tu lah. ATM ni kalau kita tengok, kalau orang dah biasa dengan ATM, bila gaji tu tengok beratur panjang dekat stesen minyak tu kan. Orang akan keluarkan dekat ATM juga, padahal kaunter bank ada dekat sebelah je kan. Orang tak nak beratur dekat bank lagi dah. So I think in terms of society kita pun itulah kita harapkan dalam pendigitalan sektor awam ni. Betul. Sama jugalah untuk MySejahtera kalau kita tengok kan, kalau kita kata dekat ceruk-ceruk tu tak orang kata dia tidak terdedah kepada IT, benda tu dah tak betul lah sekarang sebab ramai even kita punya macam saya lah orang kampung kan orang kampung kan parents saya kan all register MySejahtera tu sendiri kan. So maksudnya benda tu dah boleh dah, it's not something impossible lah kan. Benda tu dah sebenarnya apa yang dah berlaku sebelum ni, dia telah memberi laluan kepada kita. Digitalization tu sebenarnya dia punya awareness tu dah ada dekat masyarakat. So bila kita laksanakan iPayment ni, sebenarnya kita dah kurang satu burden untuk mempromosikan gila-gila lah berkenaan dengan digitalization ni kan. So alhamdulillah lah gitu. Betul. Macam dekat YouTube ni pun kita tengok ada juga Polymas berminat nak pakai, diorang tanya macam mana kan. Mungkin daripada semasa-semasa kita akan lihat dan kita boleh Polymas Politeknik berbincang. Sultan Abdul Halim Polymas tadi Politeknik. Politeknik lah kan? Politeknik. So Polymas, untuk Politeknik tu jangan risaulah, mungkin anda ada berita gembira lah. Tak boleh cakap banyak-banyak, tapi kalau yang Polymas bertanya tu jangan risau, mungkin akan ada berita gembira untuk politeknik di Malaysia ni lah. Ni pun ada soalan daripada bendahari kita pasal agensi perintis disenaraikan untuk iPayment kan. So kata tadi surprise maksudnya dah ada lah bagi kita tak nak reveal kat sini, bagi nanti mereka yang terlibat dengan projek perintis ni, mereka tahulah sendiri kan. Ya. Memang ada dan kita tak nak reveal kat sini, takut nanti kenapa kau dapat aku tak dapat. Lepas tu nanti orang kenapa kau bagi kat dia tak bagi kat aku kan, macam itulah kan. Alright, so ni mungkin soalan yang last sebab saya punya
grup ni, pembantu saya pun cuba nak habis-habiskan soalan ni. Kita mungkin tak boleh habiskan semua soalan, insyaAllah. Kita cuba jawab ni soalan yang terakhir. Okay. Sebab kita pun hampir pada penghujungnya. Ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh concludekan nanti. So saya minta Encik Azhar untuk kita lihat soalan ni yang terakhir dan kemudian kita concludekan kita punya sesi ni lah. So soalan-soalan yang lain tu mungkin nanti boleh berhubung dengan tim Encik Azhar dan mungkin kita pun boleh sama-sama membantu dan fikirkanlah macam mana cara untuk pelaksanaan iPayment ni. So bagaimana dengan agensi telah melaksanakan payment dengan menggunakan FPX? Sebab dalam ni pun ada juga tadi tanya, FPX ni dah nak sunset kan. Betul. Macam mana, ada guideline ke, ada apa-apa ke? So mungkin saya bersekadikan soalan tu tadi untuk Cik Azhar lah. Okay. So kalau saya tengok yang tanya ni daripada pejabat SK Pahang lah kot, sebab Kuantan kan, pejabat SK Pahang. So saya menjawab secara general lah maksudnya bukanlah general, maksudnya kalaulah tuan-tuan dan puan-puan datang daripada agensi federal, kalau tuan-tuan dan puan-puan datang daripada agensi federal dan telah pun menggunakan FPX, so option yang ada adalah beralih ke iPayment. Option yang ada adalah beralih ke iPayment. So kalau tuan-tuan dan puan-puan memang dah ada bajet semua tu, cepat-cepatlah nanti contact kita lah. Nanti maklumkan kat kita bila permohonan dibuka nanti, tuan-tuan dan puan-puan boleh majukan permohonan dan inform kat situ yang tuan-tuan dan puan-puan memang dah ada bajet untuk enhance sistem tu. So saya boleh secara peribadinya saya boleh menggalakkan bagi agensi federal yang menggunakan FPX ni untuk move to iPayment, sebab dah tak perlu fikirlah nanti nak integrate semula dengan adalah alternatif dia tu kan yang disediakan oleh platform iPayment. Tetapi untuk agensi selain daripada federal, tuan-tuan dan puan-puan perlu merancang dan perlu move kepada Duit Now online banking /wallet tadilah. Sebab sebab kalau nak tunggu iPayment, kita tak tahu bila kita boleh bila kita fit untuk buka iPayment ni kepada selain daripada federal lah. Kalau ikut perancangan kita seawal 2025 tu kan. So nak tunggu tu terlalu lama lah. So kalau untuk macam SUK ni, macam dekat negeri ni, you have to plan, perlu merancang lah. Tak ada choice lah, memang kena beralih kepada Duit Now online banking platform. So rasanya FPX ni pun mungkin dah dimaklumkan jugalah pada pengguna-pengguna FPX ni bahawa penggunaan Duit Now tu adalah alternatif pada penyambungan perkhidmatan yang sedia ada sekarang lah. Betul. Kalau saya difahamkan daripada wakil Paynet tu, memang dia dah bagi tahu lah, dia kata dia dah maklumkan kepada semua pengguna dia. Sebab dia mesti ada soft landing lah, kalau tidak tiba-tiba terpotong. Betul. Nak marah lah kan. Tidak ada kesinambungan perkhidmatan pula lah kan. Betul. Alright, saya rasa masa yang kita ada setakat ni saja. Kita pun dah 11:07 sesi kita ni. Memang banyak persoalan-persoalan yang difikirkan dan cuba untuk membantu dari segi pelaksanaan, dan saya nampak semua pun bersamalah dengan hasrat kerajaan untuk melaksanakan cashless ni kan. Memang berkobar nampak macam-macam soalan yang ada. Cuma semuanya menuju ke arah untuk kejayaan pelaksanaan cashless dalam perkhidmatan kerajaan, saya nampak. So saya bagi untuk Encik Azhar untuk concludekan kita punya sesi pada hari ini, dan mungkin saya akan ada pesanan penaja sikit lah daripada pihak penjasa. So saya nak explain further dari segi conclusion tu. Saya rasa tak ada, apa yang saya explain tadi insya-Allah dah panjang dan lebar. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mendapatkan slide ini daripada Urus Siti nantilah kita boleh bagi. Tetapi disclaimer tadi ingat disclaimer kita dekat slide tu pun ada disclaimer kita sehingga ke hari inilah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ada soalan yang tidak terjawab tadi tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh emailkan ke bkp_ipayment@anm.gov.my sebagaimana yang tertera di skrin. InsyaAllah kalau email kat situ nanti tim projek akan cuba menjawab. Bagi rakan-rakan yang mengenali saya tu kan, ataupun saya rasa ramai yang kenal kan, kalau ada soalan kita ni bukan jauh sangat kan. PM tepi sajalah. Ataupun ada juga rakan-rakan yang mungkin kita tak rapat tapi kita adalah rakan di Facebook, boleh juga di IG ke, di Facebook, di IG ke, ataupun di medsos yang lain ke kan. So boleh juga tanya kat situ lah, tak ada masalah lah.
Okey. Nanti kita akan cuba bantu mana yang kita mampu, kita akan cuba bantu dan kita akan cuba explain. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Perjasa kerana menyediakan platform ini. Terima kasih juga. Kerana menjemput saya mewakili Jabatan Akaunten Negara di atas kesempatan untuk memberi penerangan berkenaan dengan inisiatif di bawah Jabatan Akaunten Negara untuk melaksanakan iPayment secara bersepadu. Saya mohon doa daripada tuan-tuan dan puan-puan, semoga sama-sama kita doakan niat murni kita untuk melaksanakan inisiatif ini berjaya. Kita diberikan kesihatan, diberikan kesempurnaan akal untuk memikirkan kita punya proses flow kita kan. Dipermudahkan semua urusan dan insya-Allah semoga iPayment ini boleh orang kata live mengikut masa yang kita tetapkan lah. So itu saja daripada saya, Cik Adi. InsyaAllah, terima kasih Cik Azhar dan juga kita punya penyokong-penyokong Perjasa, ahli-ahli Perjasa dan yang mana bukan ahli lagi tu, jom kita daftar sebagai ahli Perjasa. Okay, so kita punya sesi akan datang, kita akan ada satu lagi sesi relax lah dengan Tuan Samsul debat. So nanti tunggukan nanti kita punya sesi akan datang tu pada 2 Oktober insyaAllah. Kita akan buat sesi lepak santai lah bersama Perjasa, work-life balance bersama Tuan Samsul debat. So nanti kita punya poster-poster aktiviti-aktiviti dan kita akan terus memberi sokongan kepada pelaksanaan pendigitalan sektor awam lah. Dan kita sebagai pegawai teknologi maklumat ni pun dapat sama-sama memberi sokongan kepada inisiatif pendigitalan kerajaan supaya kita punya perkhidmatan ni lebih dihormati dan dikenali kan. Itulah kita harap-harapkan supaya kita dapat memberikan perkhidmatan dan perkara yang terbaik lah kepada pelaksanaan pendigitalan kerajaan secara keseluruhannya. Okay, so itu saja daripada pihak kami. Sekiranya ada sebarang kesilapan ataupun kekurangan, insyaAllah dari segi masa tu kita mungkin lepas ni kita boleh panjangkan lagi sesi kita, mungkin ada iPayment sesi kedua ke lepas ni kan, lepas kita dah dapat lebih banyak maklumat lagi, dah kita tunggu siri ketiga, siri keempat. InsyaAllah mungkin Cik Azhar terus kekal lah dekat Akaunten Negara, nak keluar je. macam jahat je bunyinya tu. InsyaAllah. Okay, saya gurau-gurau Alright. So itu saja, saya sudahi kita punya sesi pada hari ini dengan surah Tasbih Kafarah dan surah Wal-As. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Okay. So terima kasih Encik Haridinta dan Cik Amir, Cik Zul terutamanya dalam masa kita menghostkan persediaan aktiviti-aktiviti ni. Cik Zul lah paling banyak membantu kita, dan kita punya coach Cik Amir, Cik Haryadi pun banyak memberikan kerjasama pada kita punya ni. Nantikan Perjasa punya aktiviti-aktiviti Perjasa pada masa akan datang. Okay, right.